Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membicarakan satu topik berkenaan dengan, iaitu model reka bentuk pengajaran. Model reka bentuk pengajaran merupakan garis panduan ataupun satu set strategi yang menjadi dasar pendekatan pengajaran untuk seseorang pengajar. Ia merupakan struktur secara langkah demi langkah. Terdapat pelbagai model pengajaran, antaranya seperti yang tertera pada skrin anda. Pada video kali ini, kita hanya akan memberi penjelasan berkenaan dengan pembelajaran pembelajaran EDI. 5 fasa EDI, iaitu yang pertama analisis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang terakhir evaluation. Fasa analisis. Pada peringkat ini, ia melibatkan beberapa proses penentuan serta mengenal pasti masalah yang ingin diselesaikan. Setelah sesuatu masalah dapat dikenal pasti, proses analisis akan dilaksanakan bagi mencari apakah punca dan faktor yang berkaitan atau yang menimbulkan masalah tersebut. Proses analisis ini melibatkan berbagai aspek, iaitu antaranya ialah analisis terhadap pengguna, analisis terhadap persekitaran pembelajaran, kenal pasti matlamat pelajaran. Terdapat juga beberapa persoalan yang boleh diajukan semasa proses analisis, iaitu seperti yang anda lihat pada skrin. Seterusnya, kita tengok proses ini juga merupakan asas untuk fasa-fasa seterusnya dalam reka bentuk pengajaran. Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini ialah memperjelaskan masalah, mengenal pasti sumber masalah dan menentukan penyelesaian masalah. Fasa ini melibatkan teknik kajian seperti analisis kehendak dan sebagainya. Seterusnya, fasa reka bentuk, iaitu design. Peringkat ini dilaksanakan selepas proses analisis keperluan selesai. Ia menjelaskan pandangan keseluruhan mengenai rupa bentuk struktur. Pendekatan teori, jenis media dan teknologi yang akan digunakan antara lain ia juga melibatkan proses Okey, baik, kita lihat apakah proses yang berlaku dalam fasa reka bentuk, iaitu design. Okey, yang pertama kita lihat pembentukan objektif yang khusus untuk pengajaran. Item untuk ujian. Dan yang ketiga, pemilihan strategi pengajaran. Fasa pembangunan dibina berdasarkan fasa analisis dan reka bentuk. Tujuan fasa ini ialah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran. Ini adalah merupakan asas pengetahuan. Ia juga melibatkan peringkat ini, melibatkan pembinaan sistem seluruh dengan
media dan teknologi yang dipilih berdasarkan keperluan. Baiklah, melalui asas pengetahuan ini juga, output dalam fasa reka bentuk akan menjadi input kepada fasa pembangunan. Kerja-kerja pembangunan projek multimedia akan dilakukan mengikut spesifikasi keperluan yang dipersetujui. Setiap pembangunan akan diuji agar ia konsisten dan dapat beroperasi dengan berkesan. Baiklah, kita pergi ke fasa yang seterusnya, iaitu fasa pelaksanaan, iaitu implementation. Baiklah, kita tengok yang pertama. Di peringkat ini, bahan pengajaran yang telah disediakan akan digunakan atau dilaksanakan dalam keadaan sebenar. Yang kedua, projek multimedia yang telah disiapkan akan diuji kepada pengguna sebenar bagi mengenal kesilapan. Yang ketiga, sekiranya berlaku kesilapan, perbaikan akan dilakukan sebelum itu. Perbaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan. Seterusnya, fasa penilaian, evaluation.